Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys, macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll to intro. Guys, untuk video kali ni, I nak share dekat korang 3 kisah. Sebabnya, I ada dapat DM and adalah 1 ke 2 DM macam tu dengan komen dekat I punya video. Cakap, Kak, lepas ni ceritalah 2 cerita ke 3 cerita kan. So, I rasa maybe untuk video kali ni, I akan share dekat korang 3 cerita seram. So, kita akan start dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni berkaitan dengan rumah teres. So, kisah ni dikongsikan oleh Saadiah ataupun dikata boleh panggil dia sebagai Kak Diah. Okay. Sebenarnya, Kak Diah ni dia bukan berasal daripada Malaysia tau. Tapi dia berasal daripada negara jiran kita, which is negara Singapura. Tapi disebabkan dia kahwin dengan orang Malaysia, which is orang Johor Bahru, so dia pun stay lah dekat Johor. Even Johor dengan Singapura tu sebenarnya tak adalah jauh mana kan. Okay. So diorang berdua ni, suami isteri ni, dikurniakan 2 orang cahaya mata. Dan dua-dua tu pula perempuan. Okay. So diorang ni, satu family 4 orang ni tinggal dekat satu rumah teres tau. Okay. Rumah ni sebenarnya milik syarikat di mana suami Kak Diah ni kerja. So diorang dapatlah duduk dekat rumah teres tu. Kiranya dekat kawasan tu memang staff-staff yang satu syarikat dengan husband dia je. Okay. Kalau korang nak tahu, rumah Kak Diah ni kalau boleh digambarkan lah, kalau cuba korang gambarkan sendiri rumah dia. Okay. Rumah dia besar guys, rumah teres 2 tingkat macam tu, besar kan. Okay. Dekat halaman dia memang tak ada pagar macam pintu gerbang kan. Pagar rumah memang tak ada. Dia kira macam luas lah kat depan tu. Okay. Selalunya dekat depan tu, anak Kak Diah yang 2 orang perempuan ni memang akan selalu petang-petang akan main bola ke, main badminton ke, berdua kan dekat depan tu. Dan kalau ke depan sikit daripada rumah dia tu, ada satu jalan tar di mana situ tempat kereta, motor semua lalu-lalang. Tak ada lah jalan besar sebab dia dalam satu taman kan. So macam, tapi kalau motor ke kereta yang lalu yang berdesuk laju tu memang bahayalah. Sebab rumah dia memang tak ada pagar. Okay. So suami Kak Diah ni sebenarnya dia bekerja sebagai security guard. Okay. Waktu kejadian ni guys, waktu ni sebenarnya dah lama kejadian ni. Kiranya waktu tu 1999 kejadian ni. Okay, dah lama dah lah. Tapi still lagi Kak Diah ni kata dia tak boleh lupa kan benda ni. Okay. Waktu ni suami Kak Diah tu dia kena shift malam tau. Yelah security guard kan, kadang-kadang ada shift pagi, kadang-kadang ada shift malam. So waktu minggu tu suami Kak Diah ni dia kena bertugas shift malam. So bila dia nak pergi kerja, dia bukan pergi kerja sendiri naik motor ke naik kereta ke, tak guys. Dia ada satu van pekerja ni yang akan ambil dekat dalam satu taman tu. Diorang akan ambil pekerja kat setiap rumah untuk bawa dekat tempat kerja. So macam biasalah, waktu petang tu dia akan salam husband dia, cakap selamat tinggal apa semua. Dan husband dia pun pergilah kerja. Okay. So time tu pula Kak Diah ni sebenarnya dia tengah pregnant anak yang ketiga. Tapi tak tahulah jantina dia boy ke girl kan. Okay. Waktu dia tengah pregnant tu, dalam usia kandungan dia tu guys dalam 5 ke 6 bulan macam tu, nak ke 7 bulan lebih kurang macam tu lah. Last bulan macam tu. Okay. Waktu tu Kak Diah kata dia memang tak berapa nak sihat. Yelah orang pregnant, kadang-kadang dia ada alahan yang teruk, kadang-kadang dia muntah, dia pening apa semua. Waktu tu dia kata dia memang agak letih So dia tak larat sebenarnya nak tidur dekat dalam bilik. Bukannya, yelah bilik dia kat tingkat atas kan, dia naik tangga lagi apa semua. So diorang ni, anak beranak yang 3 orang yang tinggal kat rumah ni, diorang decide untuk tidur dekat
ruang tamu. So waktu malam tu Kak Diah pun tepuk-tepuk lah anak dia yang lagi 2 orang perempuan ni kan. Okey, tepuk. Tapi dia kata anak dia tak adalah susah nak tidur, anak dia senang je tidur. And waktu tu pula dia orang dah penat main petang tu, so malam dia orang lebih senang untuk tidur. So dia tepuk-tepuk-tepuk, tak sampai 5 minit pun anak dia dah tidur dah. Nak dijadikan cerita pula, Kak Diah ni dia seorang yang senang untuk terjaga tau. Kalau contohlah kalau bunyi sikit benda jatuh ke, dia mudah untuk terbangun. Even benda tu sebenarnya sekecil-kecil bunyi je, ada ke sekecil-kecil bunyi, kiranya bunyi tu slow sangat, tapi Kak Diah ni dia jenis senang sangat terjaga kalau dengar bunyi-bunyi, apatah lagi kalau bunyi yang kuat tu tak. Okay. So waktu dia tengah tidur ke anak dia pun dah mengantuk dah, dia pun tidur lah sekali dekat sebelah 2 orang puteri dia ni lah. Okay. Waktu dia tengah tidur tu guys, dalam sejam ke 2 jam macam tu lah, kiranya waktu tu dah tengah malam lah, tiba-tiba Kak Diah ni dia terdengar macam bunyi seretan tau. Kira macam orang tengah menyeret macam tu lah, tahu tak orang tengah seret tu. Okay. Macam bunyi seretan tu sangat-sangat kuat tau. So Kak Diah ni pun terjaga lah, dia terjaga je lah, bunyi tu memang kuat kan. So Kak Diah ni dia bangun dia macam tertanya-tanya bunyi apa tu tau, tapi dia dapat rasa yang bunyi tu daripada luar rumah dia. So dia pun bangun, dia bangun slow-slow, dia pun selak tingkap dekat rumah dia lah, dekat bawah sekali kan. Okay, dia selak, dia pun buka lah tingkap guys. Tapi Kak Diah ni bagi I lah, dia memang agak berani tau, sebab dia dah tengah-tengah malam dengan husband dia pula tak ada dekat rumah, tapi dia berani untuk tengok apa yang bunyi yang dekat luar tu. Kadang-kadang bahaya juga, takutlah ada pencuri ke apa nak masuk kan. Okay. Waktu dia tengah buka je tingkap tu guys, ya Allah, dia nampak ada seorang perempuan yang tengah macam apa orang kata duduk dia tengah duduk dekat jalan tar yang berhadapan dengan rumah dia tu. Kan rumah dia memang tak ada pagar, so memang jelas dia nampak perempuan tu tengah duduk dekat jalan tar guys. Dah lah kasar kan. Korang nak tahu tak, perempuan tu dia tengah menyeret kaki dia sambil duduk ni, dia seret kaki dia dua-dua belah. Memang bunyi guys, Kak Diah kata bunyi dia memang sangat-sangat kuat. So waktu tu kan dia macam mata lah, dia baru bangun tidur, mata macam kabur-kabur macam tu. Dia pun gosok mata dia, dia cuba untuk perhatikan betul-betul apa yang dia nampak tu. Okay. Dia tengok betul-betul kan, dia kata memang guys, perempuan tu tengah duduk kat jalan tar sambil seret kaki dia nak ke arah rumah Kak Diah. Time tu Kak Diah kata dia perhatikan lagi tau, dia perhatikan je. Kiranya Kak Diah ni memang berani guys, dia perhatikan sampailah dia kata benda tu, okay, kalau korang boleh bayangkan lah benda tu, korang pernah tengok tak cerita Suster Ngesot yang cerita Endun tu? Macam tu lah Kak Diah kata, mengesot macam tu sebiji. Cuma yang cerita tu dia dekat hospital, tak silap, saya tak ingat cerita tu. Tapi ni kat jalan tar, adalah kasar kan, jalan tar memang kasar, kalau seret kaki memang confirm darah kan. Okay. Waktu tu kan Kak Diah kata bila dia perhatikan je, tiba-tiba guys, benda tu macam tahu tau yang Kak Diah ni tengah perhatikan dia. Dia pusing, dia toleh muka dia dekat Kak Diah. Cepat-cepat Kak Diah ni tutup tingkap, dia tutup lah langsir duduk belah macam tu kan. Okay. Waktu tu Kak Diah kata dia mengucap panjang lah. Tentu dia baca lah surah ayat kursi, 3 kul apa semua. So waktu tu dia kata tiba-tiba seretan tu serta merta hilang, memang tak dengar satu apa pun. So waktu tu juga Kak Diah untuk pastikan lagi lah benda tu ada lagi tak kat depan rumah dia. Dia pun ya Allah, lagi sekali Kak Diah ni dia selak tingkap dia, dan dia buka sikit je pintu pula, dia buka sikit je tingkap bilik dia tu. Yelah tadi mula dia buka luas kan, ni dia buka sikit je sebab dia takut dah dia nampak tadi benda tu. Dia kata guys, memang dah tak ada dah benda tu, sekelip mata hilang. Kalau korang fikir secara logik lah, macam mana benda tu boleh serta-merta hilang, sedangkan dia mengesot, bukannya berjalan ke berlari ke, dia mengesot guys. So Kak Diah kata itu adalah salah satu peristiwa di mana dia memang tak dapat lupakan. Even peristiwa tu berlaku pada 1999, kiranya memang dah 22 tahun yang lalu. Kira memang dah lama dah. Dan Kak Diah kata sekarang dia pun dah berpisah dengan husband dia. Itu tak tahulah sebab apa, maybe ada diorang punya hal rumah tangga, so kita tak tahulah kan apa sebab semua. Tapi Kak Diah kata memang dia tak boleh lupa lah guys cerita tu, sebab sekarang pun dia dah berpindah kembali ke Singapura lepas dia dah berpisah dengan husband dia.
Kita move on dengan kisah yang kedua. Kisah ni dikongsikan oleh Nas, dan waktu kejadian ni bukan Nas seorang je tau, tapi ada ayah dia, ibu dia dan juga adik perempuan dia. Waktu tu diorang berempat ni daripada Perak nak ke Kuantan. Diorang nak pergi rumah makcik dia. So diorang pun lalulah dekat highway Pantai Timur. Dan waktu tu guys, jam sebenarnya dah menunjukkan pukul 2 pagi. Waktu tu Nas kata dia yang drive tau. Dia drive kereta, ayah dia dekat sebelah dia, tapi diorang tak bersembang sangat pun sebab diorang buka radio dekat dalam kereta. Ibu dengan adik perempuan dia memang dah nyenyak dah lah guys, tidur kat belakang tu. Yelah, malam-malam kan, pukul 2 pagi confirm dah tidur. Waktu tu Nas kata kiri kanan dia memang hutan sangat-sangat tebal dan gelap. Waktu di tengah memandu tu, dia nampak macam ada cahaya kereta daripada belakang. Kiranya macam signal dia nak bagi tahu yang dia nak potong kereta si Nas ni. So Nas pun bagilah laluan dekat kereta highlight tau, kereta highlight kat belakang. Waktu je guys kereta highlight tu potong si Nas dekat belah tepi, Nas nampak dekat sebelah driver, which is dekat sebelah passenger tu, sebelah driver tu, dekat seat passenger tu ada makhluk gula-gula. Dia kata memang jelas gila guys. Dia nampak dengan berikatnya kepala dekat atas tu. Yelah, cuba kalau korang imagine, kalau kita dekat kereta kita dekat belah kiri, ada orang potong dekat belah kanan, kita memang akan nampak kan orang yang dekat seat passenger sebelah driver tu. So Nas kata memang dia nampak jelas sangat. Sampailah dia macam tercungap-cungap cakap dekat ayah dia, Ayah nampak tak dekat dalam kereta Hilux tu ada apa? Dan ayah dia tanyalah, nampak apa? Nas kata ada pouch. Dia kata pouch guys, ada pouch dekat dalam kereta Hilux tu, dekat sebelah driver tu. Time tu dia kata dia memang tak berani nak cakap nama penuh benda tu sebab dia terlalu takut. Ayah dia terus terdiam guys. And bila kereta Hilux tu melepas dia sampai dekat bonet belakang tu, ya Allah, dia orang nampak ada banyak sangat makhluk yang tumpang tumpang kereta Hilux tu dekat bahagian belakang tu. Ada yang tengah berdiri, ada yang tengah lunjur kaki, ada yang tengah duduk. Dia kata memang banyak sangat. Sampailah ayah dia rasa macam takut. Ayah dia baca ayat kursi, 3 kul. Lepas tu tiba-tiba ibu dia yang tengah tidur kat belakang tu terjaga tau. Dan ibu dia tanyalah, kenapa ni, macam nampak risau je. And then Nas pun jawab lah, tak ada apa bu, tadi ada lembu kat depan, takut terlanggar. Dan dia cakap macam tu sebab dia tak nak takutkan ibu dia sekali. Cukup lah dia dengan ayah dia je yang takut malam tu. Waktu diorang tengah jalan, sampai je dekat susur keluar highway tu guys, tiba-tiba si Nas ni kata dia dah guna lampu tinggi tau dekat kereta dia, tapi dia nampak sangat-sangat gelap, seakan-akan macam dia tak buka lampu. Dan dekat jalan depan tu dia kata memang tak nampak apa pun, macam seolah-olah kereta dia tu kena tutup dengan kain hitam. Dan lepas beberapa minit time tu, Nas pun dia macam perlahankan kereta dia lah, sebab yelah dia tak nampak sangat jalan kat depan tu. Dan nasib baik lah ada satu kereta ni dia bagi lampu tinggi tau dekat arah kereta Nas ni. Dan kereta kedua pun ikut sekali bagi lampu tinggi. Dan kereta ketiga dan seterusnya macam bagi pertolongan lah dekat diorang ni untuk pasangkan lampu tinggi daripada kereta diorang. Sebab kereta Nas ni memang sangat-sangat gelap guys time tu. Maybe lah, I rasa lah kan, maybe kereta-kereta yang lain tu nampak ada apa dekat kereta si Nas ni. Waktu tu ayah dia mula dah tak rasa tak sedap hati dah. Waktu yang kereta diorang dah macam tak ada lampu sangat tu, even buka lampu tinggi. Ayah dia suruh ibu dia, suruh Nas dan cuma adik dia lah tengah tidur time tu. Suruh baca apa-apa ayat lah yang untuk pelindung diri diorang kan. Waktu tu diorang kata diorang ada lalu dekat satu kampung ni, dan kampung tu diorang lalu kat depan surau. Start yang diorang lalu betul-betul dekat depan surau tu, gangguan tu terus hilang serta merta. Nas kata nasib baiklah, kiranya tak adalah lama sangat tau benda tu ganggu dia. Kira macam nak habis jalan dah benda tu, gangguan tu hilang. So Nas kata even cerita ni guys, bagi korang, bagi I, even cerita ni nampak macam simple, pendek kan, tapi kalau korang yang lalui situasi macam mana Nas lalu tu, I rasa korang pun memang cuak juga. So Nas kata disebabkan benda tu lah dia memang jadi trauma tau nak lalu dekat highway Pantai Timur tu. Apatah lagi time tu pukul 1 ke 2 pagi.
So guys, tu je lah cerita untuk kisah yang kedua. Nampak simple, nampak pendek, tapi kalau korang yang lalui, I tak tahulah. Kalau I pun rasa macam takut lah kan dalam time tu pukul 2 ke 3 pagi, dengan jalannya dalam keadaan gelap. Nasib baiklah ada kereta yang bantu diorang sekali. Okay, korang, kisah yang kali ni, which is kisah yang ketiga ni, kisah yang terakhir untuk video kali ni. Okay. Jarang kan I nak share 3 cerita kan, tapi untuk korang lah, untuk video kali ni I bagilah 3 cerita. Okay. Kisah ni sebenarnya dia agak ringkas tapi seram guys. Kisah ni dikongsikan oleh Rizwan, tapi senang kita panggil nama dia Wan je lah. Rizwan tu macam panjang sangat kan. Okay, kita panggil dia Wan je. Okay, Wan. Okay, Wan ni dia berasal daripada Batu Pahat, Johor. Okay. Waktu kejadian ni, dia kata umur dia time tu baru 21 tahun. Muda lagi. Sebabnya sekarang tahun 2021 ni umur dia dah 34. Kiranya peristiwa ni dah berbelas tahun dah lah berlaku. Okay. Waktu ni dia kata dia tengah belajar dekat satu uni yang dekat Melaka, dan time tu juga dia ada girlfriend tu guys. Kiranya dia tengah angau bercinta lah. Okay. Waktu ni tengah cuti SEM. So dia pun kerja part time lah sebagai apa orang kata, jaga parking kenderaan, parking tu dekat satu mall dekat Johor ni. Okay. Waktu tu dia kata dia habis kerja pukul 10 malam tau. Okay. So disebabkan dia tengah angau bercinta time tu, lepas dia pukul 10 habis dia kerja, dia naik motor, dia terus pergi Melaka untuk jumpa girlfriend dia lah. Okay. Waktu tu dia pun sampai je Melaka dan dia nak patah balik pula ke Batu Pahat. Okay. Waktu tu dia kata dia gunakan satu laluan di mana waktu tu guys pukul 3 pagi. Dia naik motor seorang ni pukul 3 pagi daripada Melaka nak balik Batu Pahat. Dan waktu tu dia lalu dekat Parit Jawa. Okay, I tak tahulah jalan Parit Jawa tu macam mana. Mana-mana orang Johor maybe tahu jalan tu ada kisah-kisah dia ke. Kan, I tak tahulah sebab I bukan orang Johor. Okay. Waktu tu dia lalu je dekat Parit Jawa tu guys. Tiba-tiba dia rasa macam penglihatan dia ni kabur tau. Dan dia punya jalan tu tak nampak sangat, macam kabus. Dia kata dia boleh nampak dalam 50 meter macam tu je daripada arah dia tu ke depan. Waktu ni si Wan pun slowkan lah kelajuan motor dia. Kiranya dia tak pulas laju ke depan lah, dia pulas slow-slow macam tu. Yelah dia takut lah dekat depan tu dia accident ke apa, sebab dia memang tak nampak sangat. Maybe kalau kereta motor yang lalu, maybe sejam 2 macam tu baru nampak satu kereta lalu macam tu kan. Tapi lah tentu pukul 3 pagi memang tak ada orang pun yang lalu. Tentu dia kata memang dia seorang je dekat jalan tu. Waktu tu dia nampak dekat cermin sisi kiri dia, motor dia tu macam ada kabus-kabus putih melekat tau. Dia pun lap lah. Dia lap-lap. Yelah tak nampak kan orang belakang nanti kan. Dia pun lap. And then dia jalan lagi ke depan. Kiranya dia pulas lah motor dia lagi ke depan. Tapi dia dalam keadaan slow-slow lah time tu. Then dia tengok dekat cermin belakang dia tu ada lagi kabus tu. Sedangkan tadi dia baru je lap. Maybe dia ingat waktu tu dekat luar dia punya cuaca kan macam kabut-kabut, takutlah melekat sekali dekat dia punya cermin motor tu. Dia pun lap dan dia perhatikan betul-betul guys dekat cermin tu. Ya Allah, yang tu bukannya melekat, tapi ada satu benda, iaitu tak tahulah nak cakap karbon ke gula-gula ke, tapi memang warna putih. Wan dia cakap dekat belakang dia, bukannya dekat belakang motor dia, tapi Wan tengok benda tu tengah terbang ikut laluan lampu jalan. Lampu jalan tentu malap-malap. Wan kata dia pun ikut laluan lampu jalan tu. Wan pun pandang atas macam tu. Ya Allah guys, dia memang terkejut gila. Dia pulas daripada slow dia pulas. Dia terus pulas ke depan. Memang laju sangat time tu sambil dia mengucap sebab terlalu takut. Dia kata tunggang terbalik dah time tu, dia baca ayat macam-macam. Dia kata lepas tu dalam 1 ke 2 kilometer macam tu barulah gangguan tu hilang. Sampailah dia lalu dekat kawasan yang macam perumahan orang, dekat kawasan kampung macam tu. Time tu pula lampu dah cerah. Dia kata time tu barulah makhluk tu tak ada dan gangguan tu pun dah tak ada. Even guys, korang rasa cerita ni pendek macam kisah yang kedua tadi, tapi I rasa agak seram lah kalau korang yang lalui benda ni sorang-sorang. Guys, sampai sini je lah video kita untuk kali ni. Tak ada dah ya, cerita keempat tak ada. Sampai kisah yang ketiga je untuk malam ni. Tapi kalau korang nak kisah yang keempat pula, which is kalau lepas video korang nak 4 cerita, maybe I akan buat.
maybe, tapi tak tentu guys. Maybe, cakap maybe kan, mungkin. So, sampai sini je lah video kita untuk kali ni guys. Mana-mana yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. So, stay tuned on my next video. Bye.